Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Temerloh Titik Tengah Semenanjung. Anda bersama saya Nur Ali Izzati dalam Mingguan Temerloh, Minggu ke-36, 15 April 2022 yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temerloh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Penduduk di daerah ini gempar apabila tular di laman sosial pelekat hijau yang dilekatkan di peti mel kawasan perumahan di sekitar kawasan Mentakap. Berdasarkan laman sesawang Era Baru yang memuat naik tangkap layar, perbualan penduduk di Facebook yang rata-rata berkongsi gambar-gambar peti mel mereka ditampal pelekat hijau misteri yang menjadi tanda tanya tujuan tindakan yang dibuat. Menurut seorang pelayan yang berseluruh, beliau teringat filem Piramli Alibaba Bujang Lapuk yang membuat tanda untuk melakukan rompakan dan ada ramai dari mereka telah membuat laporan polis berkenaan tanda misteri tersebut. Kru kami sempat menghubungi Balai Polis Temerloh yang memberikan jaminan rondaan polis akan kerap dilakukan terutama menjelang musim perayaan nanti. Bantuan khas kewangan sebanyak RM1,200 akan diberikan kepada 8,000 penjawat awam Pahang sempena Hari Raya Aidilfitri yang akan dibayar pada 20 April ini. Pemberian bantuan khas tersebut akan melibatkan penjawat awam daripada semua grade dengan peruntukan sebanyak RM9.6 juta. Oleh sebab kedudukan kewangan kerajaan negeri baik dan stabil, kerajaan memutuskan untuk menambah bonus hari raya ini daripada RM1,000 kepada RM1,200. Beliau turut berkata pembayaran bermula pada 20 April dan semua penjawat awam akan dapat bonus ini menjelang Hari Raya Aidilfitri. Selain itu juga, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang turut berkesempatan menyampaikan bantuan prihatin Pahang sumbangan awal persekolahan murid tahun 1 bagi tahun 2022. Seramai 25,146 orang murid dari tahun 1 dari seluruh negeri Pahang tanpa mengira bangsa, keturunan dan latar belakang akan menerima bantuan ini. Satu perkhidmatan tren ekspres khas ke Pantai Timur bersempena Aidilfitri yang dikenali sebagai Ekspres Khas Keluarga Malaysia akan diperkenalkan dan mula beroperasi pada 29 April ini. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menerusi kenyataan memaklumkan perkhidmatan tersebut akan beroperasi bagi laluan Pantai Timur yang bermula dari stesen KL Sentral ke stesen Tumpat Kelantan dan sebaliknya. Difahamkan sebanyak 516 tiket perjalanan akan ditawarkan kepada pengguna untuk perkhidmatan tersebut. Inisiatif ini merupakan inisiatif Kementerian Pengangkutan Malaysia dan KTBM dengan membawa slogan Mari Klik Kampung sebagai salah satu pengangkutan alternatif untuk mereka yang akan pulang berhari raya di kampung dengan selamat, selesa serta tambang yang berpatutan. Tren ini akan berlepas pada 29 April jam 11 malam dari stesen KL Sentral dan akan berhenti di 17 stesen seperti Bandar Tasik Selatan, Kajang, Nilai, Seremban, Pulau Sebang, Mentakap, Jerantut, Gua Musang, Pasir Mas dan Tumpat. Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Makludin pada 13 April telah turun padang bersama Wakil Masyarakat Cina, Pusat Khidmat Tun Kuala Semantan, Saudara Vincent Lim, bagi meninjau aduan rakyat berkenaan longkang di sekeliling kedai yang runtuh menyebabkan saliran air tersekat. Beliau turut berharap pihak berwajib dapat melihat situasi sebenar dan menyegerakan perbaikan masalah ini dan yakin Majlis Perbandaran Temerloh akan memberikan komitmen yang sepenuhnya untuk menyenggara baik pulih longkang yang tersumbat ini. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang pada 11 April telah memberikan sumbangan bantuan baik pulih rumah asnaf yang terjejas akibat banjir hujung tahun lalu. Rumah-rumah yang dibantu ini telah mengalami kerosakan teruk akibat banjir sehingga menenggelamkan hampir keseluruhan rumah mereka. Serahan bantuan ini telah disampaikan oleh Pegawai MUIB Cawangan Daerah Temerloh dan berharap mereka dapat terus menjalani kehidupan di rumah yang selesa. Astrotourism atau pelancongan astronomi adalah konsep baru diperkenalkan kerajaan negeri melalui Tourism Pahang. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata produk baru itu memberi peluang kepada pelancong melihat keindahan langit penuh dengan bintang di kawasan langit gelap yang bebas daripada pencemaran cahaya. Katanya ia bermaksud pelancong boleh melihat suasana langit seperti zaman nenek moyang ketika langit belum dicemari oleh cahaya lampu buatan yang melenyapkan cahaya bintang. Melalui konsep pelancongan baharu ini, pelancong juga boleh belajar mengenai buruj serta tanda arah melalui peta bintang, tidak ketinggalan arah kiblat yang menjadi rujukan penganut beragama Islam untuk menunaikan solat.
Dengan tema pelancongan Pahang, This is Pahang Unlimited, beliau berkata, konsep baharu pelancongan itu akan memberikan impak besar kepada pelancongan negeri. Taman Negara Pahang dan Taman Negeri Rompen yang merupakan kawasan perlindungan flora dan fauna berpotensi digazetkan sebagai rizab langit gelap pertama negara kerana ia bebas dari limpahan lampu pembangunan. Sementara itu, Exko Pelancongan, Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komuniti Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata, pelancongan astro adalah pelancongan berdasarkan minat khusus kepada aktiviti berkaitan langit serta pemerhatian langit dan astrofotografi, dan ia juga diklasifikasikan sebagai pelancongan berasaskan alam semula jadi. Sehingga Januari 2022, terdapat 195 lokasi yang diberakui di dunia sebagai kawasan Dark Sky Park atau kawasan langit gelap, dan tidak ada satu pun Dark Sky Park ini ada di garis khatulistiwa. Sri Pahang FC sekali lagi berdepan situasi sama apabila jaringan yang sepatutnya offside tetapi kemudiannya berubah apabila pengadil memberikan jaringan tersebut kepada PJ City FC pada minit ke-85. Rembatan deras dari luar petak gol pasukan Sri Pahang jelas terbias mengenai pemain PJ City FC. Namun selepas berlaku sedikit pertikaian pemain PJ City terhadap pengadil sekaligus mempengaruhi keputusan yang bertukar menyebelahi PJ City yang seterusnya meragut kemenangan Sri Pahang FC. Pada perlawanan itu, Sri Pahang bermula garang dengan melancarkan serangan bertali arus hingga memberi tekanan kepada jentera pertahanan lawan. Cubaan penyerang import Mahmud Zaktara berjaya diselamatkan penjaga gol PJ City Kalamuwa Al-Hafiz Makrowi seawal minit ke-8. Selang 3 minit, tandukan Abdul Malik Ma'arif hampir membolosi gawang dan diikuti rembatan Billy Ket Kyo Pompon sedikit tersasar pada minit ke-14. Pada minit ke-22, pemain import tuan rumah Manuel Hidalgo turut memiliki peluang untuk meledak gol pendahuluan tetapi rembatannya terkena tiang gol di sebelah kanan lawan. Bagi PJ City pula, peluang terbaik mereka miliki menerusi Darren Lock dan S. Kumaran pada minit ke-31 dan 32 yang berjaya diselamatkan penjaga gol Sri Pahang, Mamadou Samasa. Gol pendahuluan yang dicari-cari hadir pada minit ke-38 menerusi rembatan Hidalgo dari luar kotak penalti. Bersama babak kedua, skuad kendalian Christopher Gamel terus menggandakan asakan ke kubu lawan untuk menambahkan jaringan. Percubaan terbaik dimiliki Sri Pahang menerusi Abdul Malik apabila bola tendangannya sedikit tersasar di sebelah kiri tiang gol pada minit ke-61. 5 minit sebelum tamat perlawanan, pemain tengah R. Bharat Kumar berjaya menjaringkan gol penyamaan 1-1 sekaligus membolehkan PJ City membawa pulang satu mata. Dari Bharat Kumar, boleh saya katakan pengadil membuat keputusan overrule mungkin setelah bincangan yang dibuat. CEO Sri Pahang FC, Datuk Muhammad Sufian Awang sekali lagi menghantar surat aduan kepada FAM berhubung mutu pengadilan ketika pasukannya hanya terikat seri 1-1 dengan PJ City. Ini adalah surat aduan kedua yang dikemukakan kepada FAM selepas Pahang menuntut penggantungan pengadil berikutan kesilapan pengadil menyebabkan pasukan itu tewas 1-0 kepada Kedah di Stadium Darul Aman Rabu lalu. Sehubungan itu, Sri Pahang berasa amat kesal dengan insiden yang sekali lagi berlaku kepada pasukan Sri Pahang dan kelemahan ini telah mengubah keputusan perlawanan yang sepatutnya. Sementara itu, pengendali Sri Pahang FC, Christopher Gamel, mengakui pemainnya masih berdepan masalah aksi kurang konsisten dan tiada penyudah yang baik di hadapan pintu gol selepas terikat 1-1 menentang PJ City FC. Tahukah anda tokoh pendokumentasi sastra dan sejarah bangsa terulung Bung Karim berasal dari Temerloh? Bung Karim atau nama sebenarnya Haji Abdul Karim bin Haji Abdullah dilahirkan pada 6 September 1937 di Kampung Bangor Tanjung, Temerloh. Beliau merupakan pendokumentasi sastra dan sejarah bangsa yang terulung. Banyak hasil karya sastrawan dan pemikir bangsa yang terhasil dibukukan dengan perbelanjaannya sendiri maupun dengan kerjasama penerbit kerajaan maupun swasta. Bung Karim berpengalaman luas dalam pelbagai bidang pekerjaan di samping membuat kerja-kerja pendokumentasian karya sastra dan sejarah para sastrawan, penulis dan pemimpin di Malaysia sebagai hobi dan minatnya yang luar biasa. Beliau juga aktif dalam kegiatan politik semasa hayatnya, misalnya pernah menjadi Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Temerloh, Ahli Jawatankuasa UMNO bahagian Temerloh, Penolong Setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Pahang, Ahli Jawatankuasa Biro Penerangan UMNO bahagian Temerloh, Ahli Jawatankuasa Biro Agama, Pelajar dan Kebajikan UMNO bahagian Temerloh,
Pengerusi Biro Penerangan Pemuda UMNO dan Ahli Jawatankuasa Biro Penerangan UMNO Negeri Pahang. Sekian daripada saya, Nur Ali Izzati. Jangan lupa untuk saksikan Mingguan Temerloh di Facebook Temerloh TV pada setiap hari Jumaat jam 9.30 malam secara eksklusif di Temerloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran Titik Tengah Semenanjung.